Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Syukur Alhamdulillah. Hari ini saya terpanggil untuk membuat satu video apabila saya melihat satu persidangan yang akan berlangsung di PWTC pada Julai ini. Persidangan ini yang melibatkan ahli-ahli berbai'ah, khususnya kepada khalifah-khalifah yang bergelar ayahanda. Apapun ucapan ribuan terima kasih dan juga tahniah saya ucapkan kepada pihak-pihak penganjur yang telah dapat membawa satu pendekatan yang cukup baik, merapatkan ukhuwah, menjalinkan silaturahim dan mungkin akan dapat membawa satu perpaduan yang boleh mempertabatkan institusi ayahanda di Malaysia ini. InsyaAllah, tahniah saya ucapkan. Muncul saya hari ini untuk saya memberikan sedikit pandangan dan juga peringatan baik kepada diri saya dan juga seluruh umat Islam, khususnya kepada ahli-ahli berbai'ah yang saya kasihi, insya-Allah. Saya seorang yang lemah dan juga kerdil di dalam perjuangan ini. Justru itu saya menyusun 10 jari jemari saya terlebih dahulu, ingin memohon maaf kepada seluruh ahli berbai'ah, terutamanya kepada yang saya hormati, Tok Ayah, paduka-paduka, ayahanda-ayahanda dan seluruh ahli berbai'ah daripada atas sehinggalah ke bawah. Apa yang saya akan sampaikan ini adalah satu kebenaran yang perlu kita sama-sama hadamkan. InsyaAllah. Lapangkan pemikiran dan ikhlaskan hati menerima kebenaran. Ikhlaskan hati kamu untuk menerima kebenaran. InsyaAllah. Rata-rata kita lihat ya, dalam majlis berbai'ah dan juga pertubuhan NGO, pertubuhan bukan kerajaan ini, mereka-mereka ini terlibat dengan secara langsung ataupun tidak bersama dengan ahli-ahli politik ataupun mereka ini berpolitik. Tanpa kamu sedar sebenarnya, kamu menyokong orang-orang yang munafik, orang yang mungkar. Tetapi kamu membawa sanad-sanad Rasulullah alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perjuangan fisabilillah kamu. Saya tak kata kita tak boleh campur orang politik dan kita tidak boleh berpolitik. Dalam Islam kita mengharuskan untuk kita ni berpolitik. Tetapi apabila kita dipolitikkan, jadi di manakah maruah kamu dalam perjuangan fisabilillah kamu? Saya tekankan di sini, selagi kamu bersekongkol dengan orang-orang politik yang menyokong kepada kemungkaran, kamu hentikanlah. Apa jua perbuatan yang kamu buat melalui ukhuwah, penyatuan, apa jua yang kamu buat, tetapi kamu terlibat dengan orang-orang yang mungkar, bermakna perjuangan kamu itu seperti perjuangan yang tidak bermaruah. Kamu memperjuangkan sanad-sanad Rasulullah, kamu memperjuangkan fisabilillah, tapi dalam satu masa kamu menyokong orang-orang mungkar dan kamu tergolong juga dengan orang-orang yang mungkar. Saya tak kata kita tak boleh politik. Kita boleh politik, tapi jangan sampai kita dipolitikkan. Kamu kena ada di atas orang politik, bukan kamu di bawah orang politik. Kamu lihat taikun-taikun besar, mereka tidak di bawah orang politik. Mereka di atas orang politik. Mereka mengarahkan orang-orang politik. Orang politik ini, orang Melayu Islam kita juga. Tetapi kamu perlu faham, dalam 60 tahun selepas kita kemerdekaan, kamu cuba beri saya satu saja orang politik Melayu Islam yang memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Kamu tak lihat ke sekarang ni, negara kita, Islam kita dipijak-pijak. Kamu masih lagi nak menyokong orang-orang yang mungkar. Kenapa kamu ahli-ahli berbai'ah tidak membuat sesuatu penyatuan yang sebenarnya untuk kemajuan Islam? Sebenarnya lain-lain penyatuan ni dia tak boleh nak buat. Cuma ahli-ahli berbai'ah ni, kita ni mempunyai lebih daripada 3 juta ahli berbai'ah. Tetapi kerana perjalanan, kerana apa yang kamu buat, kamu menyokong dan kamu bersama dengan orang-orang politik, orang-orang yang mungkar ini. Sebab itulah sampai bila pun apa jua yang kamu lakukan tidak akan berhasil. Kerana kamu
membawa sanad-sanad Rasulullah SAW. Kamu seolah-olah menunggang agama. Saya tak kata kita tak campur orang politik. Saya tak kata kita ini nak menghina orang politik. Tidak. Tapi ini adalah kenyataan yang kita perlu sama-sama hadamkan. Kamu lihat, saya buka pemikiran kepada seluruh ahli-ahli berbi'ah dan juga terutamanya kepada ayah-ayah atau tok ayah yang mempunyai nama besar. Kita ni sebenarnya ramai yang nama-nama besar kita ada di Malaysia ni. Tetapi tidak ada penyatuan langsung. Tapi bila kita tengok penyatuan sana, bersatu sana, logo yang macam-macam kita tengok sekarang ni. Banyak. Tapi langsung tak ada penyatuan. Kamu cuma berada di kelompok-kelompok kamu. Majlis sana dengan ego dia, majlis sini dengan ego dia, majlis sini dengan penyatuan dia. Tetapi ikrar yang kamu lafazkan, kamu adalah sama. Fisabilillah yang sama. Tetapi kamu berkelompok-kelompok. Tidak ada penyatuan. Hari ini saya nak buka. Saya nak buka satu ekonomi, satu rangkaan dan kita sama-sama olahkan. Untuk kemajuan umat-umat Islam yang akan berterusan. Kamu lihat 1,000 undangan terhadap ayahanda yang datang. Dan kamu balik nanti benda yang sama juga. Ekonomi nak buat kemajuan. Tetapi kamu terlibat dengan orang-orang politik, kamu berpolitik, kamu menyokong orang politik untuk dapatkan dana, untuk dapatkan projek. Kamu fikir sendiri. Dalam satu masa, kamu membantu orang-orang politik ini, kamu sendiri pun tak tahu tentang kemungkaran mereka. Jadi bagaimana kamu nak cakap, kamu nak mempertabatkan agama bangsa dan tanah air, sedangkan kamu terlibat dengan orang-orang yang mungkar? 1,000 orang. Satu ayah, 50 jemaah. Dengar baik-baik Satu ayah, 50 jemaah. Bila ada satu ayah 50 jemaah, kita ada 1,000, kita ada 50,000 jemaah. Betul. 50,000 jemaah, satu jemaah RM10 saja. Satu jemaah ni RM10. Kita ada 50,000 jemaah, kita ada RM500,000. Betul tak betul? RM500,000. Itu kita dalam RM50,000. Itu dalam 50,000 jemaah. Kita sasarkan ahli-ahli berbi'ah kita ini. Inilah yang kita panggil saham akhirat manusia. Dengar baik-baik Dengar baik-baik penjelasan saya dan kita sama-sama rangkakan. Saham akhirat manusia. Masa inilah kita nak buat penyatuan. Masa inilah kita nak buat kebajikan, amalan. RM10 kamu rasa beban ke kepada jemaah-jemaah? Kita sasarkan kepada ahli-ahli berbi'ah. Apabila kita nampak kemajuan Islam ini, barulah umat-umat Islam lain yang akan buka mata. RM500,000 sebulan, itu 50,000 orang. Kita buka kios. Kita jalankan kios. Macam 99, Speedmart, macam 7-Eleven, KK. Harga di KK, harga di Speedmart, satu harga gula tu katalah RM2.30. Tapi kita jual untuk ambil modal balik saja. Kita jual RM2.10. Kamu rasa kita rugi tak? Saya tanya kamu rasa kita rugi tak? Kita tak rugi. Kerana saham akhirat jemaah-jemaah kita ini berterusan membantu Islam sesama Islam. Bila kemajuan ini orang nampak, baru orang percaya. Bila orang percaya, lama kelamaan kita sasarkan.
sekurang-kurangnya 5 juta umat-umat Islam. Bila kita ada 5 juta umat-umat Islam, RM10 saja. Kamu bayangkan sebulan kita ada 50 juta. Kita naikkan kios di seluruh negeri di Malaysia ni. 50 juta kita ada. Kita perlu tak dana-dana yang lain? Orang politik nak bagi, kita ambil. Tetapi kita tak boleh menyokong kemungkaran. Orang politik nak bagi dana, kita ambil. Sebab itu bukan duit orang politik. Itu duit rakyat. Bila duit rakyat, duit untuk kegunaan, kita buat kebajikan. Duit rakyat, duit hasil bumi Allah. Kita dapat, kita buat kebajikan. Itu dana lain. Itu tentang politik. Kamu nak politik, kamu politik. Tak ada masalah. Tetapi kamu kena tahu, orang yang kamu ikut itu, apakah tujuan mereka dan cara mana dia berpolitik. Sebab tu saya cakap, kamu bagi saya seorang je. Orang politik Melayu Islam ni yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Tak ada. Masuk politik, kamu terlibat dengan kemungkaran. Masuk politik, kamu terlibat dengan penggumuran. Betul tak betul? Jadi inilah saham akhirat manusia. SAM. Kita sasarkan umat Islam. Tapi bila nampak kemajuan demi kemajuan, bangsa-bangsa lain pun akan tertarik dengan kita. Kau cakap mudah je. Cakap senang. Kamu kata kamu perjuangan. Satu perjuangan Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu ingat senang ke? Untuk dia memperjuangkan Islam. Ini kita senang je ni. Kita ada jemaah-jemaah kita. Dan kalau kamu buka mulut tentang RM10 ini kepada jemaah-jemaah, kamu rasa membebankan dia orang tak? Inilah bahawa kita nampak penyatuan. Kelompok sana, sana kumpul, sini kumpul, semua kumpul. Kita satukan. Baru kita nampak penyatuan. Sebelum ni kita tak nampak penyatuan. Penyatuan di kelompok-kelompok kamu saja. Tapi bila kita buat benda yang untuk kemajuan Islam ini, saham akhirat manusia SAM ini, baru kita dapat bersatu. Kamu lihat, kadang-kadang kita tengok mahat-mahat tahfiz, masjid-masjid minta bantuan dalam Facebook, dalam media sosial. Kamu tak rasa sedih? Inilah caranya kita nak membantu. Kita ada dana. Dana yang daripada ahli-ahli berbi'ah sendiri. Kita sasarkan ahli berbi'ah. Kemudian bila orang nampak, orang Melayu ni biasa, bila dia dah nampak benda yang baik, dia akan berminat. So itu yang saya cakap. Umat-umat Islam lain yang lebih daripada 5 juta ini, RM10. Kita akan dapat kumpul 50 juta. Saya minta maaf lah. Kamu bayar susu. Kamu bayar susu kadang-kadang RM70-80 sebulan. Sampai kamu mati pun kamu tak tahu apa, ke mana pergi dia, apa yang boleh buat, untuk apa kamu dapat, kamu pun tak tahu. Betul tak betul? Kamu bayar sampai RM60-70. Kamu tak tahu. Tetapi RM10 ini, kamu keluarkan RM10, kamu dapat membantu kemajuan Islam. Kamu dapat membantu umat-umat Islam yang lain. Macam saya cakap tadi, kita buka kios. Kita boleh bagi pekerjaan kepada ahli-ahli berbi'ah. Ayah-ayah yang makan pau tu. Makan pau disco, makan pau club. Jaga mesin judi. Kita bagi diorang jadi manager. Kita bagi harga yang murah di pasar raya. Kita rugi tak? Saya tanya kamu, kita rugi tak? Kita tak rugi. Saham akhirat kita terus berterusan. Jadi fikirkan. Sampai bila kita nak menantikan dana daripada kerajaan? Kamu nak hidup senang je. Kipas sikit orang politik, kipas orang politik dapat projek. Kipas orang politik nak dapat dana. Tapi dalam satu masa, kamu terlibat dengan kemungkaran. Tanpa kamu sedar ni. Saya beritahulah, ramai ayah-ayah sebenarnya dia tak sedar.
Dia duduk dalam kemungkaran bila dia menyokong orang-orang politik. Saya tak ketepikan orang politik. Orang politik pun bangsa kita, orang Melayu Islam kita. Tetapi kamu orang-orang yang berbid'ah, sepatutnya kamu tarbiahkan mereka-mereka ini untuk ke jalan yang benar. Tetapi kamu juga yang tergolong dengan orang-orang mungkar ini. Na'udzubillah. Jadi kita buat 1,000 orang tu, macam saya cakap tadi, 1,000 orang. Kamu bayangkan, 50,000 orang. Satu ayah, 10. Ini kita cakap yang mata kasar je. Tapi kalau kita dapat buat, kita ni mempunyai tok ayah, nama-nama besar. Saya tak boleh sebutlah nama-nama besar ni dalam kita punya ahli berbid'ah ni. Kalau dia orang keluarkan order, kamu rasa jadi tak? Jadi. Bila kita dapat capai sampai 50 juta, baru kita rangkakan pinjaman peribadi. Kita buka security. Kita tengok security kita sekarang ni. Semuanya daripada bangsa-bangsa asing. Kalau dia bagi 12 jam, kita bagi orang kerja 8 jam. Kita bagi ahli-ahli berbid'ah ini, kita kerja. Gaji 2,100, kita bagi 2,500. Kamu rasa kita rugi tak? Sebab apa? Saham akhirat kita ni membantu sesama kita. Auzubillah. Saya minta kalau boleh kita sama-sama ulahkan. Sampai bila kita nak mengharapkan orang-orang politik? Sampai bila kita nak duduk di bawah orang-orang yang mungkar? 50 juta kita dapat. Satu bulan tau. Satu bulan 50 juta. Daripada 5 juta umat-umat Islam. Kita bagi pinjaman-pinjaman peribadi yang tanpa riba. Mungkin kita ambil untuk perjalanan dia punya kos-kos untuk office atau apa mungkin, tapi bukannya riba. Kita rugi tak? Kita tak rugi. Sebab apa? Sebab saham akhirat manusia ini berterusan. Inilah kita nampak penyatuan. Inilah kita nampak sama-sama Islam kita membantu. Kamu rasa orang-orang kafir takut tak? Ini baru kita nampak. Mana yang menuju kepada arah Islam, kita bantu. Mana untuk kemajuan Islam, kita bantu. Ini kamu lihat sendirilah. Sana kamu buat majlis, sini kamu buat penyatuan, sana kamu buat persidangan. Saya minta maaf. Benda yang sama je. Kamu akan di bawah orang politik. Benda yang sama saja, kamu akan di bawah orang politik. Kita rangkakan sendiri kemajuan kita. InsyaAllah. So sebenarnya banyak. Saya nak huraikan ni banyak sangat. Tapi ini salah satunya. Saya buka pemikiran kamu dan kamu rangkakan. Dan tolong sharekan video saya ini kepada seluruh ahli-ahli berbid'ah, tok ayah. Sampai bila kita nak ikut orang politik? Sedangkan kita tahu mereka-mereka ini terlibat dengan banyak kemungkaran. Kita kena bantu. Rakyat kena bantu sendiri. Umat-umat Islam sendiri kena bantu. Yang lain tak boleh buat. Yang boleh buat siapa? Ahli berbid'ah. Sebab mereka ini berjanji ikhlas setia. Wallahi wabillahi wa ta'alahi. Kamu adalah pejuang-pejuang fisabilillah. Jadi takkan RM10 kamu rasa berat untuk kamu membuat satu kemajuan kepada umat-umat Islam yang lain. Kepada ahli-ahli politik yang ada, saya minta maaf lah. Kamu dengar baik-baik untuk ahli-ahli politik ni. Sebenarnya, kamu adalah sahabat saya dan saudara saya di dalam Islam. Apa yang kamu lakukan ketika ini, sebenar-benarnya kamu mengkhianati diri kamu, keluarga kamu, agama, bangsa dan tanah air kamu. Kamu membuka jalan sebenarnya. Membuka jalan kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara. Untuk mereka-mereka ini bertapak menjajah daripada segala aspek yang ada di Malaysia ini. Kamu tak sedar, kita ni ada anak cucu cicit. Kita ni ada generasi-generasi yang akan datang. Kamu nak mereka ni dipijak. Orang-orang ataupun musuh-musuh Islam. Musuh-musuh negara kita. Tanpa kamu sedar ni, mereka ini telah membuat ekonomi yang besar.
Mereka ini telah menjajah daripada segala aspek di Malaysia ini. Dan kamu orang-orang politik akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saya adalah sahabat kamu, saya adalah saudara kamu. Saya mengingatkan kamu tentang akhirat. Kalau kamu dengar apa yang saya sampaikan ini, berfikiran positif, insya-Allah kamu akan berubah dan kamu akan membuat terbaik untuk Islam kamu. Kamu dahulukan Islam dulu. Bukan dahulukan Melayu tau. Dahulukan Islam dulu. Tapi kalau kamu ambil apa yang saya sampaikan ini negatif, kamu akan bermusuhan dengan saya. Dan kepada seluruh ahli berbi'ah dan terutamanya kepada ayahanda-ayahanda di luar sana, sebenar-benarnya isteri dan juga anak-anak kita ni inginkan kita ni seorang ayah di rumah yang boleh mengimamkan, menjemaahkan anak-anak dan juga isteri kita. Kalau solat pun kamu tak boleh nak buat, kalau isteri dan anak kamu tak boleh jemaahkan, tak boleh imamkan, macam mana kamu nak memperjuangkan agama kamu? Kalau yang bujang tu, ayah dan ibu kamu sementara ada ni, kamu imamkanlah agar mereka tenang kalau mereka nak pergi. Kita perbetulkan dulu kepada ayah-ayah yang kat luar ni. Sebenar-benarnya kita perbetulkan dulu akidah kita. Kita perbetulkan dulu solat kita. Kalau kamu tak berbetulkan akidah, kamu tak berbetulkan solat kamu jangan cakap perjuangan. Kamu jangan cakap fisabilillah. Kamu kena sedar, bila kamu dalam ikrar kamu, dalam sumpah kamu, sumpah laknat kamu ini, untuk agama kamu, untuk bangsa tanah air kamu, tetapi kamu duduk dalam kemungkaran. Saya harap kamu faham apa yang saya cuba sampaikan ini. Kita ni ramai yang telah terpisah kepada dua golongan. Kepada ayah-ayah, saya mintalah yang sebaik kita terapkanlah nilai-nilai yang suci dan murni kepada jemaah-jemaah kita. Kita perbetulkan akidah kita balik. Solat kita. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan-urusan kita. Saya pernah lihat, saya minta maaf. Saya pernah datang kepada satu majlis tu, dan majlis itu dia tulis itu kemelayuan dan apa semua, menunjukkan untuk mempertabatkan Melayu ni. Jadi bila saya sampai di majlis itu, saya lihat satu tokoh negara ni, semua busana dengan kemelayuan ini. Satu tokoh negara ni dia berucap, dia ceritalah pasal agama, dia ceritalah pasal hadis dan Al-Quran. Tetapi dalam satu masa, dia masukkan hal politik, dia menghina orang-orang Melayu yang lain, dia berkata benda yang mungkar. Kamu bayangkan, kamu cakap benda ini untuk kemelayuan, untuk mempertabatkan, tetapi dalam satu masa kamu gunakan politik ini untuk menghancurkan orang Melayu Islam sendiri. Yang paling saya sedih, apabila tokoh negara ni turun ke bawah, yang di bawah tu sambut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu bayangkan, kamu tonggang agama. Orang tu membawa kemungkaran, tetapi kamu gunakan takbir, kamu gunakan kalimah Allah untuk menyokong orang yang mungkar. Na'udzubillah. Saya harap kamu sedar, kepada orang-orang politik ni, kamu sedar, dan kepada ahli-ahli yang menyokong orang politik ni. Kalau kamu tahu, orang politik kamu ini membawa kemungkaran, kamu jangan sebut nama, ataupun kamu jangan keluarkan kalimah takbir Allahu Akbar. Orang tu menyokong ataupun membuat kemungkaran, tapi kamu gunakan takbir Allahu Akbar, seolah-olah kamu menonggang agama kamu untuk seorang ahli politik. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf hari ini. Sebenarnya saya tahu persidangan ini, saya tak kata persidangan ini tak baik. Baik sangat. Dan dia dapat mempertabatkan untuk agama kita,
Tetapi kalau kamu terlibat dengan orang-orang politik, kamu hentikanlah. Apa jua yang kamu buat, kamu hentikanlah. Kita gunakan SAM ini, saham akhirat manusia. Macam saya cakap tadi, kita sama ini penyatuan. Mungkin orang tanya, kalau kita masuk RM10 pun, kita tak tahu duit tu pergi ke mana. Betul tak? Kamu dengar baik-baik ya. Malaysia ni, apa jua kamu buat, kamu jangan libatkan orang politik. Bila apa jua organisasi yang terlibat dengan orang politik, dia akan jadi hancur. Betul tak betul? Kita tidak boleh ada satu pun orang politik di dalam organisasi kita. Kita banyak tokoh-tokoh agama. Ramai tokoh-tokoh agama kita yang kita boleh serapkan dalam organisasi kita ni. Ustaz-ustaz, ulama-ulama. Tetapi kita tidak boleh mengambil ustaz dan ulama yang terlibat dengan subhah. Bila mereka ini terlibat dengan subhah, jangan kita libatkan mereka dalam organisasi. Kita banyak tokoh-tokoh agama yang tak terlibat dengan subhah. Mereka inilah di dalam satu organisasi SAM ini, saham akhirat manusia. Kita bentuk pelan-pelan. Kenapa tak boleh? Kenapa orang-orang kafir boleh buat? Kamu tak sedar ke? Orang-orang kafir, macam mana dia buat? Judi online. Judi. Pelacuran. Kamu ingat senang ke? Susah ke perjuangan dia orang? Susah. Dia nak bayar polis, dia nak bayar custom, dia nak bayar immigration. Kamu ingat senang? Susah. Tetapi sampai sekarang, dia orang boleh hidup. Betul tak betul? Betul tak? Kerana dia orang nak buat. Kenapa kamu tak boleh buat? RM10 je. Dia orang buat judi haram online, buka aplikasi. Kamu tahu kan? Yang tak tahu tu kena belajar. Buka aplikasi judi online. Kenapa mereka boleh buat? Kenapa kita tak boleh buat? Aplikasi fisabilillah. Fisabilillah. Kita buka Family Mart fisabilillah. Kenapa kita tak boleh buat? Kamu jangan cakap susah. Diorang lagi susah. Diorang nak bayar macam-macam. Bayar polis, bayar macam-macam dia nak bayar. Tetapi diorang terus dapat buat sampai sekarang dengan judi-judi online semua. Sebab tu saya cakap, kemahuan tu di tangan kamu. So saya harap kamu buka pemikiran kamu. Tok ayah, kita buang ego-ego kita ni. Banyak dalam majlis-majlis ni, semua ego, majlis-majlis sendiri, kelompok-kelompok kamu sendiri. Kamu buka logo sana, buka logo sini, bersatu sana, penyatuan sini, ukhuwah sana. Tak ada langsung. Tak ada langsung yang ada penyatuan. Kamu di kelompok-kelompok kamu. Tetapi dalam satu masa, kamu sebut kamu tentera fisabilillah. Kamu fikir apa yang saya cakap? Hentikan untuk kamu menyokong ahli-ahli politik. Hentikan. Kita nak bersama dengan diorang, boleh. Diorang ni orang Islam kita, boleh. Tetapi kita ada batas dia. Macam saya cakap tadi, dia nak bagi dana, dia nak bagi projek, ambil. Itu duit rakyat, itu duit daripada hasil bumi Allah. Ambil. Tetapi kalau dia nak buat kita kepada kemungkaran, dia nak suruh kita keluarkan 100 orang, 1000 orang, menyokong dia dalam mungkar, hentikan. Kamu hentikan. Saya harap kamu faham. Apa yang saya sampaikan ni kamu faham. Kita buat aplikasi, masuk RM10, transfer RM10 pun boleh. Kita nak buat sesuatu ni, dia perlukan masa. Sama juga, diorang buat judi, diorang buat pelacuran, diorang bertahan lama, baru diorang boleh buat. Tapi kalau kita buat, lama-kelamaan, umat-umat Islam lain yang tengok yang baik, diorang akan ikut kita. InsyaAllah. Jadi saya harap, banyak benda yang saya nak huraikan. Tetapi inilah apa yang saya nak katakan. Saya harap, bantu saya.
tok ayah dan ayah-ayah yang lain, tolong bantu saya. Kita perkuatkan kemajuan Islam kita dengan ahli-ahli berbaiat kita ni. Kita buka pemikiran, sama-sama kita memperjuangkan Islam di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh ahli berbaiat dan juga ahli-ahli politik. Apa yang saya cakap ini, kalau kamu ambil yang positif, insya-Allah kemajuan Islam akan kita dapat kecapi. Tapi kalau kamu ambil benda yang negatif, kamu akan menjadi musuh kepada saya. Sama-samalah kita membangunkan kemajuan Islam dengan SAM, Saham Akhirat Manusia. Sama-sama kita memperjuangkan, insya-Allah. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.